Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4. Saya Cikgu Muhammad Noh yang Muassan akan mengajar kamu. Tajuk pada pagi ini berkaitan dengan tajuk sejarah dalam buku teks muka surat 72, tema ke-6 iaitu Zaman Prasejarah. Baik murid-murid, saya akan mengajar di halayan yang pertama. Murid-murid boleh merujuk dalam buku teks sejarah masing-masing. Baik, pada zaman prasejarah, prasejarah ialah zaman manusia belum mempunyai tulisan. Kewujudan manusia prasejarah dapat diketahui melalui kajian arkeologi dengan menggunakan kaedah gali cari. Prasejarah boleh dibahagikan kepada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Baik, kita tengok. Zaman-zaman yang saya sebutkan tadi, iaitu 4 zaman, merujuk kepada zaman Paleolitik, iaitu 40,000 tahun dahulu. Zaman Mesolitik, iaitu 10,000 tahun dahulu. Zaman Neolitik, iaitu 5,000 tahun dahulu. Dan zaman logam pada 2,500,000 tahun dahulu. Baik, seterusnya, kronologi masa zaman prasejarah iaitu penceritaan yang bermula daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan juga zaman Neolitik dan juga yang terakhir zaman logam. Baik, terdapatnya pertempatan prasejarah di Malaysia. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, untuk zaman Paleolitik iaitu terdapatnya penempatan di Kota Tampan di negeri Perak, Tingkayu di negeri Sabah dan juga terdapatnya penempatan di Gua Niah, Sarawak. Untuk zaman Mesolitik pula, terdapatnya penempatan yang wujud di Jenderam Hilir, Selangor, di Gua Madai di negeri Sabah dan di Gua Kepah, Seberang Perai. Untuk zaman Neolitik, terdapatnya penempatan prasejarah di Bukit Tengkorak, Sabah, Bukit Gua Cha, Kelantan dan Gua Badak di negeri Perak. Manakala untuk zaman logam pula, terdapatnya penempatan prasejarah di Malaysia ini iaitu di Sungai Lembing, Pahang, Lembah Bernam di negeri Selangor dan juga di Gua Harimau di negeri Perak. Baik, marilah sama-sama kita lihat penempatan prasejarah di Malaysia. Terdapat peta yang kita boleh lihat iaitu di Jenderam Hilir, di Sungai Tembeling, Gua Caca dan juga sebagainya yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, untuk pengetahuan murid-murid, zaman Paleolitik iaitu berusaha menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling mereka, iaitu manusia yang hidup di zaman Paleolitik ini iaitu berusaha menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling mereka. Dan yang kedua, iaitu orang Paleolitik ini juga, alam sekeliling merupakan sumber utama untuk mendapatkan makanan, sama ada dari segi hasil hutan, sungai yang berhampiran dengan mereka untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan atau sumber mendapatkan makanan. Yang ketiga, manusia zaman Paleolitik tinggal di dalam gua ataupun tinggal di sekitar gua. Seterusnya, hidup berpindah randah, memburu binatang dan mengumpul hasil hutan adalah orang yang hidup di zaman Paleolitik. Dan yang terakhir, manusia sudah tahu menggunakan api untuk memanaskan badan. Itu maksudnya mereka menggunakan tenaga api untuk memasak ataupun untuk memanaskan badan. Aktiviti zaman Paleolitik. Itu sebagai contoh, gambar menunjukkan aktiviti zaman Paleolitik. Baik, seterusnya kita lihat pula manusia yang hidup di zaman Mesolitik, iaitu
Zaman Mesolith berlaku antara zaman Paleolitik dan juga zaman Neolitik, iaitu zaman di tengah-tengahnya. Manusia zaman Mesolith tinggal dalam kelompok, iaitu tinggal secara berkumpulan, masih memburu juga dan mencari hasil hutan dan sungai untuk mendapatkan makanan. Mereka juga telah pandai mengebumikan mayat. Mayat tersebut akan dibengkokkan semasa dikebumikan. Senjata yang digunakan untuk memburu juga lebih halus sedikit buatannya berbanding zaman Paleolitik. Baik, seterusnya zaman Neolitik. Mereka mempunyai ketua dan ada pembahagian kerja. Bermakna sudah mula adanya pengkhususan ataupun penstabilan dalam satu kumpulan. Yang kedua merupakan zaman batu akhir yang menunjukkan peningkatan dalam kehidupan manusia. Dan mereka masih memburu dan mencari hasil hutan dan juga sungai sebagai sumber utama untuk mencari makanan dan juga penempatan. Dan alatan batu mereka lebih halus buatannya, bermaksud mereka sudah mula membuat yang terbaik untuk pembuatan ataupun mereka sudah mempunyai pengalaman berbanding zaman-zaman yang lain. Seterusnya, kita pergi tengok di zaman Neolitik, iaitu zaman ini lokasinya di Gua Cha, Bukit Tengkorak. Iaitu ciri-cirinya hidup bermasyarakat dan ada ketua dan ada pembahagian kerja. Dan mereka tinggal di gua dan berhampiran sungai untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan serta sumber air. Kegiatan mereka iaitu dengan mencucuk tanam, menternak binatang, menangkap ikan dan berdagang secara tukar barang. Alatan yang mereka gunakan iaitu alatan dari tembikar. Masih digunakan juga alat batu dan mencipta barang kemas seperti anting-anting. Dan kepercayaan mereka iaitu animisme. Ini adalah manusia yang hidup di zaman Neolitik. Baik, zaman logam. Zaman logam ialah zaman manusia telah mencipta alat-alat menggunakan logam. Dia tidak menggunakan batu, tapi dia sudah menggunakan alatan logam untuk mencipta alat-alat. Manusia zaman logam masih tinggal di dalam gua dan ada yang tinggal di kawasan lapang. Maknanya ada dua jenis pendapatan. Yang pertama, ada yang tinggal dalam gua dan ada yang tinggal di kawasan lapang. Rumah mereka bina lebih baik daripada berbanding zaman-zaman sebelumnya, iaitu zaman Neolitik. Maknanya mereka sudah mempunyai kecanggihan dalam mencipta ataupun membina rumah. Zaman ini masih lagi menggunakan alatan yang dibuat daripada batu. Manusia pada zaman logam masih menggunakan sistem barter, iaitu sistem barter maksudnya sistem pertukaran barang. Mayat dikuburkan menggunakan kubur batu kepingan. Okey, seterusnya marilah sama-sama kita lihat iaitu zaman prasejarah dan juga ciri-ciri. Okey, zaman prasejarah, contohnya zaman pertama, zaman Paleolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Kita pergi satu persatu dahulu. Zaman Paleolitik, ciri-cirinya hidup berpindah randah, tinggal di kawasan yang terbuka di dalam gua dan juga sekitar tasik. Dan zaman Neolitik pula menetap di gua, hampir berdekatan dengan sungai, wujudnya sistem bermasyarakat. Zaman logam pula tinggal menetap, bukannya berpindah ranah. Ada yang masih tinggal dalam gua, ada yang tinggal berhampiran sungai. Manakala untuk zaman Paleolitik pula, buru binatang sebagai bahan makanan utama, pungut hasil hutan, hidup secara diri, guna alat batu yang kasar untuk memburu dan juga alat batu penetak. Manakala zaman Neolitik pula, cipta alat tembikar, mereka bercucuk tanam, tangkap ikan, berburu, pungut hasil hutan, berdagang secara bertukar barang iaitu sistem barter dan cipta barang kemas. Untuk zaman logam pula,
alat yang diperbuat semuanya daripada logam dan gangsa dan besi, bercocok tanam, tangkap ikan, ternak binatang, berburu, perdagangan tukar barang. Seterusnya, kepercayaan mereka untuk yang pertama tadi, anismen, iaitu tidak percaya kepada Tuhan. Upacara perkuburan, mayat dikuburkan bersama barang-barang. Untuk Mesolithic mengamalkan kepercayaan anismen, dan untuk zaman logam kepercayaan dan pegangan hidup tertentu, dan penggemumian menggunakan kepingan batu. Pertempatan di Malaysia pula iaitu Bukit Jawa, seperti saya sebutkan di awal tadi. Kalau Mesolithic, Gua Ca Kelantan, dan kalau zaman logam di Temeling Pahang, Gua Harimau dan Cangkat Menteri di Perak. Okey, baik, itu saja daripada saya. Sebelum berakhir, saya mohon kepada murid-murid boleh rujuk di buku teks sejarah tahun 4 dan di muka surat 84, sila jawab soalan bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A tersebut kamu tandakan right ataupun pangkah, dan bahagian B tersebut kamu isikan alatan-alatan bahan logam, alatan-alatan yang digunakan oleh zaman-zaman yang telah saya sebutkan tadi. Tak perlu kes, tetapi hanya tulis sahaja nama alatan tersebut di dalam buku tulis sejarah masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawapannya saya akan kongsikan selepas ini. Terima kasih. Selamat pagi.